Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan mengenai properties of water. Properties of water ada banyak sebenarnya. Cuma di dalam silibus kita akan bincangkan hanya 6 properties sahaja. Iaitu yang pertama ialah universal solvent. So hari ini saya akan hanya menerangkan tentang properties yang pertama sahaja. Air adalah merupakan powerful solvent bagi kebanyakan bahan ataupun sebatian yang bersifat ion ataupun berpolar. Contohnya sodium chloride ataupun dalam istilah biasa garam. Sodium chloride are held together by ionic bonds. Maksudnya bagi sodium chloride, ikatan yang terbentuk antara sodium dan chloride adalah ikatan ionik di antara sodium ion dan juga chloride ions. Yang mana di sini adalah berbeza dengan ikatan yang terbentuk antara molekul air, iaitu covalent bonds. Okey, dalam gambar ini kita akan dapat melihat bahawa ada ion, bukan ion ni. Okey, di dalam gambar ini kita akan dapat melihat bahawa terdapat dua elemen iaitu sodium dan klorin. Jadi bagi sodium, elektron yang terletak di petala yang paling luar ada hanya satu elektron sahaja yang ada di petala terluar. Tetapi total elektron yang dipunyai oleh sodium adalah sebanyak 11. Iaitu petala yang pertama ada 2, petala yang kedua ada 8. Jadi sudah mencapai maksimum dan selebihnya 1 berada di petala paling luar. Manakala bagi klorin, klorin mempunyai 2 elektron pada petala pertama, 8 lagi elektron pada petala kedua, manakala petala paling luar mempunyai sebanyak 7 elektron. Jadi, bagi klorin, dia hanya memerlukan 1 sahaja lagi elektron untuk mencapai oktet. Manakala bagi sodium pula, dia lebih senang untuk melepaskan elektron dia untuk mencapai oktetnya, iaitu supaya dia menjadi stabil. Jadi di sini apa yang berlaku adalah antara sodium dengan klorin, dia tidak berkongsi elektron itu, tetapi sodium akan membuangkan elektron dia dan dia bagi terus kepada klorin. Apabila ini berlaku, sodium akan kehilangan 1 elektron, menyebabkan dia menjadi bercas positif. Manakala bagi klorin pula, dia telah mendapat 1 elektron lebih, iaitu tambahan. Maka klorin kini menjadi cas negatif, iaitu menjadi chloride ions. Jadi apabila sodium menjadi bercas positif, 1 iaitu sodium ion dan chloride ion telah bercas negatif, ya. Jadi di sini ada daya tarikan antara cas yang berlawanan. Okey. Kat sini beza sebab sodium dia bagi terus elektron dia kepada klorin dan klorin ni ambil terus elektron tu. Jadi menyebabkan dia bercas negatif dan sodium pula menjadikan dia bercas positif. Jadi ada daya tarikan antara cas yang berlawanan tadi yang menyebabkan terhasilnya sodium chloride. Ini adalah sebatian dan ikatan yang terbentuk antara sodium dan klorin tadi adalah ikatan ionik.
ikatan ionik, iaitu ionic bonds. Jadi dalam keadaan kristal, sodium chloride ni, dia mempunyai bentuk seperti kristal. Disebabkan susunannya yang besar ini adalah chloride ion kerana dia mempunyai awan elektron yang lebih banyak berbanding dengan sodium. So saiz atom yang bercas negatif biasanya lebih besar berbanding dengan elemen yang bercas negatif. Yang positif. Saiz cas negatif, saiz ion yang bercas negatif ataupun cation biasanya saiz ion yang bercas negatif ataupun anions biasanya lebih besar berbanding salah ni. Ion yang bercas negatif biasanya mempunyai saiz yang lebih besar berbanding ion yang bercas positif. Kerana jika dilihat di sini, awan elektronnya lebih besar berbanding dengan ion yang bercas positif. Jadi di sini tarikan yang terbentuk antara chloride ion yang bercas negatif dan juga cas positif tadi iaitu sodium ion menyebabkan dia disusun berselang-seli dan membentuk satu kekisi, kekisi hablo yang sebegini. Jadi ini dipanggil sodium chloride crystal structure. Sekarang kita akan lihat di dalam diagram ini bagaimana air boleh melarutkan garam. Ini adalah garam biasa, garam yang kita guna dalam masakan, sodium chloride. Jadi yang hijau ni adalah ion negatif, iaitu chloride ion. Yang warna purple ni adalah sodium ion, yang di mana saiznya lebih kecil dan disusun berselang-seli. Apabila garam diletakkan di dalam air, apabila garam dimasukkan di dalam air, maka kita akan mendapati molekul-molekul air ini mula mengelilingi hablo garam tadi. Yang mana kita telah tahu bahawa molekul air mempunyai partially positive hydrogen atoms and partially negative charge of oxygen atom. Bagi chloride ion yang di sini, yang bercas negatif ini, dia akan membentuk ataupun dia akan tertarik kepada slightly positive charge of hydrogen atoms. Jadi di sini ada interaksi antara cas yang berlawanan. Di sini ada interaksi antara cas yang berlawanan. Tak kisahlah kat mana kedudukannya. So yang kat sini akan tertarik dengan molekul air yang ni. Maksudnya hydrogen atom dia akan menghadap ke bahagian chloride ion yang bercas negatif. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa apabila tarikan itu makin banyak, apabila chloride ion ini tertarik dengan slightly positive charge of hydrogen atom tadi, dia akan melemahkan ikatan antara chloride dengan sodium ion ini, menyebabkan chloride ion ini mula ditarik keluar daripada struktur kekisi tadi, satu demi satu. Dan apabila itu berlaku, molekul air akan mengelilingi chloride ion ini dan ini dipanggil hydration shell.
Dan kita dapat perhatikan bahawa klorid ion, okey, dan molekul air ni yang menghadap dia adalah hidrogen atom. Okey, dan itu akan berlaku seterusnya menyebabkan satu demi satu ion tadi ditarik oleh molekul air. Jadi bagi sodium ion di sini, dia akan tertarik kepada slightly negative charge of oxygen atom. Jadi yang menghadap kepada sodium ion ni adalah bahagian atom oksigen yang bercas separa negatif. Dan ia akan juga ditarik keluar menyebabkan kekisi garam ini menjadi semakin kecil. Dia punya satu demi satu ion tadi ditarik dan dikelilingi oleh molekul air menyebabkan di sini dia telah larutlah. Okey, dan di sini berlaku seterusnya penarikan tadi antara klorid ion. Okey, makin lama makin kecil. Bila dia dah keluar ataupun ditarik oleh molekul air tadi, dan keadaan seterusnya adalah molekul air akan mengelilingi ion-ion tersebut. Okey, nanti molekul air akan mengelilingi molekul air akan mengelilingi ion-ion tersebut dan seterusnya menyebabkan